Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saat ini saya masih lagi berada di Kota Kinabalu, saudara, untuk meninjau dan melihat perkembangan politik di Sabah, negeri di bawah Bayu. Dan malam ini tentulah saya, jangan lupa hari ini hari Jumaat, tanggal 21 November 2025. Sebelum saya memulakan pencerahan, biasalah saya, ini kiriman sahabat-sahabat kita mengantar pada saya petatah petitih ataupun mutiara kata. Saudara Makbul yang rajin mengantar pada saya. Katanya, jangan mengajarkan anakmu untuk menjadi orang kaya. Tetapi, ajarkanlah anakmu untuk menjadi orang yang bahagia. Kerana kelak ketika mereka dewasa, mereka akan melihat sesuatu dari nilai arcanya, bukannya dengan harganya, saudara. Jadi jangan kita didik anak-anak kita itu dengan harta, wang dan sebagainya. Didiklah erti kebahagiaan, saudara. Baik, saudara, kepada pimpinan negara, saya tetap mengingatkan supaya janganlah membelanja wang negara tanpa had. Yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana, jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang dan khawatir. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh menuju ke muflisan. Alhamdulillah, saya, kalau pimpinan yang terdahulu meneruskan mereka jadi pemimpin di anjung kuasa Seri Perdana, berbelanja tanpa had, akhirnya saat ini apabila Datuk Anwar Ibrahim mengambil alih kepimpinan negara, wang 1.5 triliun kita berhutang. Itulah kesannya, saudara. Dan Alhamdulillah saat ini kabarnya 1.3 triliun. Bagai nak gerak lah. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan bahawa saya dan tetamu saya pada malam ini agak special, ya, tetamu kita. Saya nak bagi tahu kepada anda bahawa anda diizinkan untuk menyunting dan masukkan dalam mana-mana channel. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya, tetamu saya, Hafiz, kita tidak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Ingat, saya, ini pencerahan politik. Bila kita memberi pandangan dan pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip kita bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Apa yang saya lontarkan, apa yang Hafiz lontarkan, apa yang tetamu saya beri pandangan, janganlah saudara terus nak tolak bulat-bulat. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau bersetuju, Alhamdulillah. Kalau tak bersetuju, tak ada masalah, saudara. Dan jika saudara mau mengirim tulisan dan sebagainya, tak ada masalah. Kita akan cuba santuni. Tetapi gunakanlah bahasa yang baik. Sebab kita adalah warisan nenek moyang kita yang kaya dengan adab dan budayanya, saudara. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis. We must agree to disagree, tetapi dalam waktu yang sama, kita menyantuni persoalan secara harmonis. Untuk teman-teman yang menulis dalam muka buku, perlu saya ingatkan, saudara, bahawa setiap tulisan anda, janganlah diterjemahkan emosi anda keterlaluan kerana anda dipantau oleh SKMM. Apa khabar, Fiz? Baik, Alhamdulillah, Tok. Letih sikit hari ni, Fiz. Perjalanan jauh, Sabah ni besar, Tok. Ya. Kita ke Membakut Ya, tadi, kita pergi ke apa ni. Saya seronok Lias. sih. Saya baru dapat tahu dekat Menumbuk rupanya, ya. Ya, Menumbuk tu rupanya dekat jiran kepada tetamu kita malam ini. betul. Nanti dulu kita tak keluarkan dulu tetamu kita. Dia special sikit. Tapi saya harus memberi laporan sedikit, saudara, bahawa Jabatan Kaji Cuaca telah pun mengeluarkan arahan ataupun peringatan bahawa terdapat lebih kurang 6 negeri, ya, yang boleh terlibat dengan banjir. Bermula daripada 21 November ini, saudara, hinggalah seminggu lamanya. Banyak negeri, ya, negeri terlibat adalah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu. Ini mulai hari Isnin, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak bakal dijengah oleh banjir, saudara. Sementara Kelantan, Terengganu lewat sampai hingga hari Rabu, saudara. Ini adalah saya dapatan saya daripada Jabatan Kaji Cuaca. Saudara, dalam waktu yang sama, semalam saya dah mengingatkan anda, kalau anda yang selalu suka sangat pergi ke Bangkok, Thailand dan sebagainya, influenza yang beratusan ribu. Rupanya hari ini, saudara, di Jepun juga mendapat rekod yang tertinggi, paling pantas dalam tempoh 10 tahun. Purata lebih kurang 37,073 pesakit pada setiap fasilitis. Jadi artinya meningkatnya setiap hari di Jepun. Oleh itu, teman-teman, jaga kesihatan anda, jaga kebersihan diri, saudara. Baiklah, saudara. Malam ini sebagaimana saya janjikan, Fiz, Ya,
tetamu kita tidak lain tak bukan iaitu Yang Bahagia Datuk Rafiq Ali Hassan. Beliau merupakan Ketua UMNO bahagian Labuan, Ahli Majlis Tinggi UMNO dan waktu yang sama pernah menjadi sesepotik kepada menteri di Kementerian Wilayah. Wilayah Persekutuan. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sepatah Dok kata apa, Dok? Pertamanya terima kasih. Ya, lama modal tak Ini dapat. podcast yang hebat juga. Terima kasih. Mempunyai follower yang banyak dan hari ini podcast ini berada di bumi Sabah. Ya, Ya. Dok. Ya. Dan saya tahu juga kehadiran ini karena sempena Pilihan Raya Negeri Sabah. Ya. Jadi apapun terima kasih karena supaya seluruh negara dapat mengetahui apa yang berlaku di Sabah. Perkembangan ni, Abang. Okey, saya tajuk kita malam ini, Dok. Musim katak mula mengintai. Sebab Sabah ini dulu terkenal dengan ahli-ahli politiknya bila menang melumpuh. Melompat jadi katak-katak. Jadi kita akan membicarakan persoalan ini, saudara. Dari bagaimanapun saya diberitahu bahawa setakat ini pihak polis telah pun mengeluarkan sekitar 1,140 permit untuk diadakan ceramah-ceramah politik. Tapi masa kita nak balik tadi Fiz, dari Membakut tadi, nampaknya cuaca hujan dan sebagainya. Betul. Itu keadaannya. Ya. Semoga cuaca dapatlah membantu. Tidak betul Sekarang pun hujan lagi, Dok? Saya dulu masih ada hujan lagi. Itu keadaannya. Dalam waktu yang sama Fiz, saya melihat bahawa pilihan raya negeri kali ini adalah satu rekod yang tak pernah dicapai oleh mana-mana negeri. Pertama, banyaknya kawasan yang bertanding sampai 14 calon, 14 penjuru, 13 penjuru, 12 penjuru. Pandangan Datuk, fiesta demokrasi. Okey, saya melihat memang ini agak yang luar biasa dan saya rasa tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negeri Sabah. Dan di Malaysia. Di Malaysia malahan mungkin di seluruh dunia kot. Juga, ya. Kita di Sabah ni cuma mempunyai 73 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan kita rekodkan 500 lebih calon yang bertanding. 552. Hampir 600 calon. Hampir 600. Kerusi cuma ada 73 tetapi yang berkeinginan 600. Dan seperti di Bengkoka sehingga 11 ataupun 12 calon, di Tulit sehingga 14. Di kawasan yang saya jaga di Bengawan ada 10. Di Membakut ada 9. Di Kelias Membakut 10, Kelias ada terbalik. And then di Kelias ada 10. Dan di Bengawan di Kuala Penyu sedikit 6. So saya nampak Datuk, sampai pandangan politik negeri Sabah ni selepas ketiadaan Barisan Nasional pada 2018 sudah tidak ada kestabilan politik di Sabah. Dulu zaman USNO agak stabil. Lepas tu Berjaya, PBS dan keberadaan UMNO bermula 1991 sehingga 2018 politik Sabah ni agak stabil. Tetapi sejak kita kalah 2018 warisan menang, lepas tu JRS dan keadaan kestabilan politik tu sudah tidak wujud di bumi Sabah. Dan yang lebih menarik, gabungan yang ada dalam JRS sendiri saat-saat akhir keluar. Melompat juga. Keluar daripada gabungan dan mau bertanding sendiri seperti SAPP, STAR. So hari ini itulah bukan saja kestabilan politik, kestabilan dalam gabungan itu sendiri juga tidak stabil. Dalam parti JRS juga apabila ketua pemudanya. Itu lebih itu lebih memeranjatkan sebab dia sebagai calon dia bakal wakil rakyat itu. Saya terus terang, saya mempunyai hubungan yang baik dengan saudara Fairuz. Karena dulu dia juga dalam UMNO, lepas tu keluar masuk Bersatu, lepas Bersatu tidak ada dalam kerajaan di Putrajaya, mereka lompat tumbuhkan JRS dan parti mereka itu PJRS. Tetapi yang lebih mengejutkan dan mengecewakan saya terhadap kepimpinan PJRS itu sendiri. Saudara Fairuz itu adalah Ketua Pemuda PJRS Negeri Sabah. Ketua Pemuda Negeri? Ketua Pemuda Negeri Sabah. Dan Ketua Pemuda Gabungan Rakyat Sabah. So seharusnya dalam 73 kerusi ini kebiasaanlah kita dalam UMNO, Presiden Parti perlu mencari sebuah kerusi untuk memastikan Ketua Pemuda itu yang mewakili anak muda, mewakili suara anak muda perlu diberi tempat untuk bertanding.
Tetapi tidak berlaku pada GRS, tidak berlaku pada PJRS, malahan mereka menghumban keluar ketua pemuda yang mewakili anak muda di sekolah. Dan juga wakil rakyat. Dan dia wakil rakyat, incumbent yang memenangi kursi pintasan. Dan saya tahu beliau mempunyai pengaruh, beliau mempunyai pengikut. So saya tidak tahu pertimbangan apa yang dibuat oleh kepimpinan GRS sebenarnya menguntungkan kepada kita, menguntungkan kepada UMNO Barisan Nasional, tetapi sebagai sahabat dan juga mewakili anak muda, ini satu keputusan yang agak tidak rasional dan mengecewakan anak-anak muda di seluruh Sabah. Dan ini juga mungkin satu signal yang Allah turunkan untuk anak-anak muda harus menolak gabungan seperti ini. GRS yang tidak mengangkat suara anak muda, tidak mewakilkan anak-anak seperti saudara Fairuz yang menjadi ketua pemuda PJRS. Dan yang agak memeranjatkan, dia meletakkan calon orang lama itu Pandikar yang biasa kalah di situ. Saya melihat beginilah, Datuk dan saudara Hafizah. Di Sabah ini, mereka lebih percaya kepada pengaruh individu daripada parti. Karena memang betul analisa yang saya buat, kajian yang saya baca dibuat oleh beberapa seperti UMS. Di Sabah ini, rakyat Sabah lebih memilih individu daripada parti. Dan satu kajian menunjukkan di Sabah ini, rakyat Sabah ini memilih parti itu lebih kurang 23 hingga 28% saja. Tetapi memilih individu itu ataupun calon itu around 45 to 51%. So mungkin kepercayaan AJJ itu melihat Tan Sri Pendekar Amin itu lebih populer daripada calon-calon lain di pintasan. Karena ialah kita tahu Tan Sri Pendekar orang lama, seorang veteran yang datang daripada Kota Blut, yang datang daripada pintasan. Jadi mungkin itu pertimbangan yang dibuat oleh beliau. Tetapi bagi pandangan saya, umur seperti Tan Sri Pendekar ini sepatutnya kalaupun mau berpolitik sebagai penasihat saja, penasihat kepada pemimpin baru, penasihat kepada kerajaan, tetapi tidak perlu lagi aktif. Dan inilah masanya kita mau buat transformasi untuk mengangkat anak muda memimpin negeri ini, memimpin kawasan-kawasan tertentu. Dan berlainan dengan Barisan Nasional, alhamdulillah, saya amat bangga dengan Presiden UMNO yang berhormat Datuk Seri Zahid yang telah transform politik dalam UMNO itu sendiri, meletakkan anak-anak muda. Kita tengok PRK di Nanggiri, PRK di Mahkota, dan di Sabah hari ini dia meletakkan ramai pemimpin-pemimpin muda. Di bawah 40 tahun saja ada 5 calon yang kita letakkan, yang kita pertaruhkan. Kalangan pemuda Di sendiri. kalangan pemuda di bawah 40 tahun. Dan lain lagi calon-calon yang di bawah 50 tahun yang boleh dikatakan kategori muda juga. Seperti Alfian Sambas, kita tengok saudara Erwan Palate di Balung, itu semua pemimpin-pemimpin muda, muka-muka baru yang kita pertaruhkan untuk masa depan negeri Sabah itu sendiri. Sikit soalan tambahan tu. Datuk kata tadi orang Sabah memilih individu. Nak minta pandangan jugalah. Sebab saya lihat kalau orang Sabah memilih individu ni dia ada kerugian sikit tu. Sebab keputusan yang akan keluar nanti dia tak akan ada mana-mana parti yang boleh cross the line untuk bentuk kerajaan negeri. Jadi rugilah walaupun dia bertanding bebas, tapi dia je yang menang bebas, apa yang dia boleh buat? So pandangan Datuk. Dia beginilah, kalau kita tengok geografi negeri Sabah ni agak besar, dan rakyat Sabah ni kebanyakannya masih lagi orang susah, masih lagi miskin. Dan kita perlu hormati orang Sabah ni, mereka sentiasa mengingat jasa dan budi setiap pemimpin mereka. So, kalau dia pernah memimpin dalam kawasan itu dan setiap bantuan kerajaan yang diberi kepada rakyat itu, mereka merasakan pemberian itu datang daripada pemimpin tersebut. Bukannya daripada kerajaan, bukannya daripada mana-mana. So jasa pemimpin itu sentiasa akan diingat oleh mana-mana
rakyat, mana-mana pengundi dalam kawasan. Itu sebab kalau kita lihat macam contoh Datuk Seri Hajiji, dia bergiat aktif dalam politik menjadi wakil rakyat zaman USNO lagi. Sehingga hari ini tidak pernah kalah di Sulaman. Begitu juga macam Datuk Seri Bung Mukhtar menjadi ahli parlimen, saya ingat bermula tahun 1999. Betul. Sudah 5-6 penggal, tidak pernah kalah karena rakyat dan pengundi di Kinabatangan melihat Bung Mukhtar itulah yang sentiasa membantu mereka, bukannya kerajaan, bukannya mana-mana parti. Individu itulah yang membantu mereka. Jadi mereka sentiasa mengingat jasa dan budi orang yang pernah membantu. Sama ada dia pemimpin ataupun dia orang biasa, tetapi dia akan sentiasa mengingat. Itu sebab kajian itu very clear menunjukkan rakyat di Sabah lebih memilih individu daripada parti karena akan ingat jasa dan budi mereka. Terhutang budi. Terhutang budi. Jadi mulialah sikap orang Sabah ini. Mulia sikap orang Sabah dan terbukti juga PRN yang lepas. Ada 3 calon bebas. Bertanding menang. Rubin Balang di Tentem. Mas Yong Bana di Kuamot. Rudi Awa di Pitas. So boleh bertanding bebas. Di Semenanjung saya rasa sudah tidak berlaku. Tak ada. Tapi tu masalah je yang saya nampak lah, saya lihat bahawa kan wujudlah kestabilan politik tu. Sebab nanti end of the day kita kena bergabung dengan bebas ambil ni sikit untuk bentuk kerajaan. Pandangan itu? Saya begini, saya berpandangan berlainan. Setiap yang bertanding di Sabah ini, sama ada dia mewakili parti, dia bertanding bebas, sama ada dia mewakili warisan STA, GRS ataupun Barisan Nasional, semua ini mau jadi kerajaan. Betul. Semua mau jadi kerajaan. Tidak ada orang yang bertanding ini mau jadi pembangkang. Semua mengejar kuasa. Semua mengejar kuasa dan kedudukan. Sama ada calon warisan bertanding menang. Kalau boleh, mereka lah juga yang pertama akan melompat menjadi kerajaan. Apalagi calon-calon bebas. So ini cuma strategi orang Sabah, pemimpin di Sabah, bila berpolitik mau jadi calon. Asal berpolitik, aktif dalam politik, yang dikejarnya adalah untuk bertanding pada pilihan raya. Sama ada dia ada parti ataupun tidak ada parti, itu perkara kedua. Yang penting mau bertanding dulu. Menang kalah belakang cerita. Kalau menang, mereka akan jadi adun ataupun wakil rakyat untuk menyokong kerajaan. Itu dia punya perkesudahan. Tapi agak menarik juga sebab apabila Pandika bertanding, istrinya pun bertanding juga. Itu inilah nepotisme lah, very clear lah. Very clear. Dan satu lawak lah, itu satu keputusan yang agak mengecewakan orang Sabah, mengecewakan anak muda, dan mengecewakan kita semua. Karena zaman ini untuk kita, yang itu untuk keluarga kita sudah berlalu. Betul. Sudah berlalu. Apalagi suami istri. Suami bertanding di Pintasan, istri bertanding di Sekong. Dekat itu? Jauh. Di Pintasan di pantai barat, Sekong itu di pantai timur. Dan kita menidakkan anak tempatan untuk mewakili, menjadi suara kepada kawasan tersebut. Hanya kerana nak mengambil hati. Saya pun tidak tahu apa pertimbangan istri kepada Tan Sri Pendekar bertanding situ. Dia bukan orang Sekong pun. Dia bukan orang Sendakan pun. So, saya tidak tahu apa pertimbangan yang mereka buat, tetapi ialah sebagai musuh politik, sebenarnya itu keputusan yang bagus untuk Barisan Nasional, tetapi ialah ini demokrasi. Tetapi janganlah kita menidakkan suara anak tempatan. Jangan kita menidakkan anak-anak tempatan yang ada di situ, yang mempunyai kelayakan, mempunyai pendidikan, yang boleh membawa suara mereka pada pilihan raya kali ini ditidakkan oleh, dinafikan oleh GRS. Tadi Datuk bercakap tadi kelakar. Saya tengok nampak gayanya. Sejarah itu berulang. Nampaknya kali ini di Sabah berulang lagi. Dalam pilihan raya lepas, Presiden Parti Warisan dia jatuh jambatan. Runtuh. Saya dapat laporan bahawa disalahkan. Iaitu seorang petugas Parti Warisan bagi Dewan Undangan Negeri Tanjung Papat. Jatuh ke laut juga, Bang? Dia, saya rasa itu strategi politik.
Aha. Itu strategi politik waktu kempen, supaya semua media akan highlight. Mungkin jambatan itu agak rosak, tidak diperbaiki oleh kerajaan. So bila mungkin pura-pura jatuh supaya akan di-highlight, inilah kerajaan yang gagal untuk menaik taraf jambatan di SIM-SIM. Itu Oh, strategi politik. sebab calonnya itu ini Alex Tian Ching. Insiden berlaku semasa rombongan mereka mengadakan tinjauan mesra di kampung tersebut. Salah seorang ahli rombongan telah terjatuh ke laut dan cedera ringan. Itu gambarannya. Nah, itu gambarannya. Itulah saya punya pandangan. Ya kemungkinan kebetulan ke tidak kebetulan, tapi pandangan saya jarang kita akan dengar dalam masa 365 hari ini. Tak ada orang jatuh, Kita tak dengar cerita orang jatuh jambatan. Kalaupun jatuh tidak akan di-highlight. Betul kan tidak? So waktu pilihan raya, saya rasa kalau jatuh jembatan ini mungkin perkara yang disengajakan. Tetapi mungkin ada kebaikan dia juga supaya semua media, semua news akan tengok benda itu akan highlight. Dan itulah kerajaan yang gagal. Ini juga berlaku sebenarnya tuh. Saya semua orang tahu saya dari Labuan. Pengangkutan yang selalu saya gunakan adalah kapal boat daripada Labuan pergi Menumbuk. Dan selalu saya turun di Menumbuk nih, di kampung laut Menumbuk. Dan jambatannya agak menyedihkan. Cuma tapi nasib saya tak jatuh. Karena saya tidak mau sengajakan diri untuk jatuh. Tapi kalau badan jatuh, nanti boleh jadi jatuh. Boleh juga. Tetapi saya mintalah, mudah-mudahan kita doakan Barisan Nasional menang pada pilihan raya kali ini. Kampung-kampung air di seluruh Sabah nih, di SIM-SIM kah, di Sekong kah, di Menumbuk nih, harus dinaik taraf. Karena siapapun yang duduk di Sabah adalah rakyat. Siapapun yang duduk di Sabah ini, sama ada dia pengundi ataupun rakyat biasa, dia mempunyai hak untuk mendapat kenikmatan dalam kehidupan itu. Tadi Charul Kelias juga menyorakan bahawa dia mahu supaya jambatan pembangunan di Menumbuk itu Calon Kuala Penyu tu. Kuala Penyu. Calon Kuala Penyu. Datuk Awang asli. Datuk Awang tadi. Asli ya. Dia dia mahu supaya dibangunkan. Itu gambarannya lah. Baik. Datuk bercakap tentang anak muda. Antara calon yang paling rapat dengan mengundi dan memahami tentang cita rasa rakyat Sabah perlu diberi pendidikan dan sebagainya, iaitu saudara Rusman Dun Lamid. Dia merupakan calon Barisan Nasional Dun Membakut tu ya. So dia antara dia punya manifesto dirinya. Sebab manifesto Barisan Nasional akan diumumkan pada hari Ahad nanti. Pada esok hari. Pada esok hari ya. Pada esok hari. Tapi menurut saudara Rusman Dun Lamid, dia cakap bahawa seandainya beliau terpilih sebagai wakil rakyat di kawasan Dun Membakut, dia sebenarnya adalah merupakan bekas seorang guru ya, bekas seorang guru ya, betul. Perjuangannya adalah untuk memberi pastikan pendidikan anak-anak di Sabah ini diberi pendidikan. Macam Datuk jugalah, kalau tak ada pendidikan macam mana nak jadi ketua bahagian di Labuan tu? Bagaimana Datuk nak jadi staff politik Perdana Menteri? Kan? Alhamdulillah Datuk berjaya keluar dari kepompong yang tidak ada uneducated. Saya tidak mengatakan orang di Sabah hanya uneducated, tidak, tapi kalau mengikut dari segi kehidupan, mereka duduk kawasan pedalaman yang suka cuma ada satu universiti saja. Dan saya nampak bahawa usaha yang dilakukan oleh Rusman Dun Lamid ini yang akan dilakukan oleh beliau itu adalah untuk memastikan pendidikan pada anak-anak muda. Sila tu. Saya mengenali rapat calon Dun Membakut ni, dan saya membantu beliau dalam kempen pada PRN kali ini. Dan rata-rata bila saya turun di Membakut, rakyat memang mengenali beliau. Karena beliau pernah menjadi cikgu di beberapa buah sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah, dan pengaruhnya dengan guru-guru agak besar, dan pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajarnya juga amat mengenali beliau. Dan saya mendoakan agar Cikgu Rosman ini menang. Karena ada salah satu pemimpin di Sabah ini yang menitik beratkan soal pendidikan. Karena kalau kita tengok, Datuk, saya selalu cakap benda ni. Pendidikan ini sangat penting untuk masa depan generasi di merata dunia ni. Dan di Sabah ni, kalau dulu sebelum Barisan Nasional menang, saya selalu sebut tentang UMS. Selalu kalau soal pendidikan, masa depan generasi muda di Sabah ini selalu ketinggalan jika dibandingkan negeri-negeri lain. Seperti Johor, seperti Selangor,
Kuala Lumpur, kita ketinggalan di Sabah. Tapi alhamdulillah sejak Barisan Nasional masuk ke Sabah tahun 1991, hadiah yang pertama Barisan Nasional hadiahkan kepada rakyat Sabah adalah pembinaan Universiti Malaysia Sabah. Dibina seawal UMNO masuk ke Sabah dan siap pada tahun 1994. Dan Universiti Malaysia Sabah itu telah mengeluarkan saya rasa ratusan ribu graduan anak-anak Sabah yang mempunyai pelajaran yang tinggi. Berbagai bidang. Berbagai bidang. Sekarang Universiti Malaysia Sabah yang dibina oleh Barisan Nasional dulu ada di Kota Kinabalu di dekat Sepanggar situ, ada di Sendakan, dan ada satu kampusnya di Labuan. Oh, ada 3 kampus. Ada Di Labuan, kawasan Datuk lah. Kawasan saya, Universiti Malaysia Sabah, kampus Labuan. So, dan memang saya berterima kasih khususnya kepada Barisan Nasional, kepimpinan dulu waktu itu ke Tun Dr. Mahathir yang membina UMS. Saya rasa tidak ratusan juta ringgit kita belanjakan. Tetapi sangat membawa impak yang sangat besar kepada anak-anak Sabah dalam sektor pendidikan. Dan seterusnya selain kita ada UMS di Sabah, Barisan Nasional juga bawa politeknik ke Sabah. So macam-macam platform pendidikan yang disediakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. So berbalik kepada Cikgu Rosman, karena Membakun ini adalah kampung asal-usul ibu dan ayah saya. So saya mengharapkan beliau ini menang dan beliau membawa sektor pendidikan ini untuk Kerajaan Negeri Sabah meletakkan agenda nomor 1 demi masa depan rakyat Sabah, demi masa depan generasi muda yang akan datang. Okey, Dok, dari segi itu tentang impian dan harapan calon Membakut. Tetapi kita masih lagi bercerita tentang melompat ini masih lagi mengintai ni kata-kata yang masih mengintai. Tapi sebelum itu, saya melihat bahawa gabungan Parti Rakyat Sarawak, PJRS, gabungan rakyat Sabah sudah mula mengalami krisis kepimpinan seawal mereka mula belum lagi penamaan calon. Kerana kabarnya beberapa pemimpin itu telah pun meninggalkan parti tersebut. Antara pemimpin meninggalkan JRS ialah pertama, seperti kita sebut tadi, Datuk, penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Pintasan, iaitu Datuk Fairuz. Kedua, penyandang DUN, penyandang juga DUN Pertagas. Iaitu Datuk Awang Ahmad Shah. Ketiga, juga penyandang DUN Kukusan, Datuk Rina Jaina. Dan seorang ahli Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Dr. Roland Chia. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah, Roland Chia. Dan setiausaha politik kepada Datuk Seri Haji Ji juga keluar parti menyokong calon Barisan Nasional di Kinabatangan. Di Kinabatangan, ya? Siapa namanya? Saya lupa, seorang wanita. Tapi ini agak menariknya apabila tentang Datuk Rina Jaina. Sebab beliau adalah merupakan pemegang di situ, menang di situ wanita. Dan lebih teruk lagi apabila berlaku pemecatan sebagai ahli. Dan walaupun begitu dia tidaklah bertanding bebas dan sebagainya. Tetapi saya nampak ada ciri-ciri perpecahan yang begitu ketara, yang begitu serius dalam JRS ini, Datuk. Silakan. Saya punya pandangan tu, dan Saudara Hafiz, pertama, saya nampak perpecahan ini bermula bila mana kewujudan PGRS di Sabah ini lebih kurang 2 tahun yang lepas, bila mereka menubuhkan bahagian ini mengikut DUN. Karena kita di Sabah, UMNO mewujudkan cuma 25 bahagian mengikut Parlimen. Mengikut Parlimen. Begitu juga parti-parti lain. STAR ada 25 bahagian, PKR ada 25 bahagian. DAP ada 25 bahagian. So, parti-parti ini wujudkan bahagian itu mengikut Parlimen. Tetapi PGRS mewujudkan bahagiannya mengikut kerusi DUN. 73 bahagian. 73 bahagian. So, dia ada 73 ketua bahagian, dia ada 73 timbalan ketua bahagian, 73 ketua pemuda, 73 ketua wanita, 73 ketua putri dia. So, bila kita meletakkan
mewujudkan bahagian itu sendiri. So, kepimpinan dalam bahagian itu mestilah mempunyai impian untuk bertanding sekali pilihan raya. So, bila mana tidak ketua bahagian ataupun ketua pemudanya, kepimpinan dalam bahagian itu tidak dapat calon, pastinya akan ada retaliation. Mesti ada tindak balas. Betul. Satu, soal kewujudan 73 bahagian mengikut DUN. Itu satu. Kedua, kita pun semua maklum, dalam GRS itu 99% adalah katak. Daripada parti warisan, katak daripada UMNO dulu. So, bersatu daripada UMNO lompat bersatu lompat ke GRS ataupun PJRS. So, itu yang perkara kedua. Yang ketiga, YB UMNO berapa orang yang lompat pergi GRS? YB warisan berapa orang yang dorang beli? Kita pun tahu berapa orang semua. Rina adalah YB warisan yang menang atas tiket warisan yang lompat dan GRS terima. So, bila kita ambil mereka semua ni, mereka juga keinginan. Ini kerusi mereka. Saya dulu lompat bagi sokongan kepada Ketua Menteri, saya bagi sokongan kepada JRS. So, sampai masa bila datang pilihan raya, saya kerusi yang saya menang, saya incumbent. Kenapa tidak bagi kepada saya? Sedangkan waktu saya mau melompat, perjanjian kita, kerusi ini saya akan bertanding semula. So, itu pasal Rina ditolak, dibagi kepada orang lain. Lepas itu ketua bahagian yang tak dapat, saya sudah bekerja 2 tahun, akhirnya kau bagi orang lain. So, saya nampak atau pilihan raya kali ini seharusnya yang akan kelang kabut, yang akan kucar kacir ni sepatutnya warisan. Sepatutnya Barisan Nasional. Tapi laporan yang saya terima, yang paling kucar kacir menghadapi PRN Sabah adalah JRS. Karena berurusan dengan soal calon, berurusan dengan parti-parti dalam JRS, yang tak cukup kursi, yang nak bagi kursi sekian yang ini, yang nak sekian begini. So, macam kukusan. Rina terpaksa dikorbankan karena kita tahu JRS tidak dapat kursi itu, PJRS tidak dapat kursi itu, karena kursi itu diberi kota kepada Parti Harapan untuk ambil hati Tan Sri Liu, yang tidak dapat kursi Morotai karena diberi kepada PKR, dan akhirnya Datuk Seri Muhajiji terpaksa melepaskan Rina, mengorbankan Rina, mengorbankan PJRS di Kukusan dan beri kepada wakil kepada Parti Harapan untuk bertanding di situ. Itu dari inside story-nya ya. Inside story itu kita semua umum mengetahui perkara itu. Di Sabah lah. Di Sabah. Bukan di Semenanjung. Sebenarnya kita wonder why. Jadi saya harap pelai-pelai di Semenanjung dapat memahami suasananya, kerana pertama sekali agak menarik bila Datuk menjelaskan PRS ataupun JRS menubuhkan bahagian-bahagiannya mengikut kawasan Dewan Negeri. Dewan Undangan Negeri. Bukan mengikut kawasan Parlimen. Ya, betul. Kalau 73 bahagian. Jadi ada 73 ketua bahagian, 73 ketua pemuda, 73. Dan ini nak diagihkan kursi pada 73 saja. Sedangkan beratus-ratus pimpinannya begitu. Macam mana, Dok? Itulah saya nampak saya mempunyai hubungan yang baik juga dengan Datuk Seri Hajiji. Dan pada peringkat awal dulu kita bersama dengan mereka dalam waktu menghadapi kerjasama waktu PRN yang lepas. Tetapi saya agak mengejutkan lah bila dia mewujudkan parti PJRS selepas mereka tinggalkan Bersatu, mewujudkan 73 DUN. Kebiasaan nih kalau kita mewujudkan 73 DUN, kita harus bertanding 73 DUN. Bukannya 53 DUN ataupun 55 DUN saya yang bertanding. Betul kan tidak? Sekarang dia bertanding 52 pula. 52-55. Seharusnya bila kita mau mewujudkan 73 DUN, seharusnya PJRS ini bertanding 73 DUN. Itu yang pertama.
Yang kedua, berapa banyak parti-parti dalam JRS? Ya, ya. Betul ke tidak? Hmm. Itu sebab mungkin juga antara sebab staf keluar disebabkan itu Ya, kursi ya. tidak cukup. SAPP keluar karena kursi tidak cukup. Ya. So hari ini saya nampak ialah karena pembahagian kursi itu tidak cukup. Itulah dalam JRS itu saya rasa porak-porandanya memang berlakulah umum mengetahui perkara tersebut. Baik, Datuk bercakap tentang calon. Lagi menarik lagi kali ini, di Sabah kali ini pertandingan adik-beradik. Bukan adik-beradik, ini adik lawan dengan kakak. Iaitu pertemuan adik-beradik di Dewan Kukusan. Iaitu bekas ahli Parlimen Kalabakan, Makmun Sulaiman, mewakili Parti Warisan, dan kakaknya Cahaya Sulaiman, mewakili Barisan Nasional. Boleh Datuk jelaskan gitu? Okey, kita tahu saudara Mamun adalah bekas ahli parlimen Kalabakan yang kalah pada PRU ke-15 oleh Datuk Andi Suradi, calon Barisan Nasional. Dia pernah menang satu penggal pada PRU yang ke-14 dan dia kalah pada PRU 15. Manakala calon Barisan Nasional Puan Cahaya ni dia pernah kita pertaruhkan pada PRN yang ke-16 dan dia cuma kalah 10 undi. 10 undi saja ya? Dia kalah cuma 10 undi. So peluang kemenangan dia kali ini sangat cerah. Sangat cerah karena yang pertama Barisan Nasional ini cukup dirindui di seluruh Sabah. Saya telah pusing seluruh Sabah ni untuk membuat persiapan membantu parti melihat kawasan-kawasan yang harus kita bertanding, calon-calon yang mana potensi boleh menang. Majoriti rakyat Sabah rindukan Barisan Nasional. Jadi kita meletakkan, kita pertaruhkan saudara Cahaya ni karena pertama dia kalah hanya 10 undi. Dia kurang 6 orang saja untuk dia menang. Yang pertama. Yang kedua, karena orang di Tawau, orang di Kalabakan kali ini InsyaAllah akan bersama biru. So potensial kemenangan kita itu ada. Yang ketiga karena beliau adalah salah satu pemimpin wanita yang lama di Sabah ini dan kita harus juga mempertimbangkan perkara itu tuh. Karena UMNO Barisan Nasional ini tanpa wanita siapalah parti ini. Yang bergerak ke bawah, yang buat kerja di bawah, yang mencari pengundi di bawah adalah wanita. Ya, saya tadi berbual dengan calon daripada Klias, calon daripada Kuala Penyu mengesahkan bahawa ketua wanita dan jenteranya wanita memang bergerak begitu Datuk ya. Saya memang salut tu. Ya. Kita tahu UMNO ni struktur dia kita tahu ada di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat bahagian, di peringkat cawangan. Tapi dia punya pilar adalah wanita. Tulang belakang dia. Wanita jadi tulang belakang. Kita datang pilihan raya ni mungkin persiapan kita buat 3 bulan ataupun 6 bulan sebelum pilihan raya. But wanita dah buat kerja di bawah untuk parti, untuk membuat persiapan, cari pengaruh, cari pengundi sejak 2 tahun yang lepas. So bila datang soal mau mempertimbangkan calon, wanita pula kita ketepikan. So tak bolehlah kita pertimbangkan, kita meletakkan anak muda, kita juga meletakkan anak muda lelaki, anak muda perempuan, tapi kita juga tidak boleh lupa akan meletakkan calon wanita, mewakili suara wanita. Dan yang lebih menarik kali ini itu, karena saya tahu pagi tadi Datuk dengan seorang calon veteran kita. Tuan Haji Hussein Jilun. Dan ini satu pertimbangan yang saya selut dengan yang berhormat Datuk Seri Zahid. Kenapa beliau memilih Hussein Jilun? Karena antara faktor tersebut, BN setiap kali pilihan raya kita tidak pernah kalah di saluran 1 dan saluran 2. Termasuk di kawasan saya di Labuan, kita kalah PRU 15 buat kali yang pertama di Labuan 2022. 17 pusat daerah mengundi kita hampir menang semua di saluran 1 dan 2. Kita hanya kalah saluran 3, 4, 5. Anak muda. Saluran anak muda. Tetapi saluran 1, 2 kita tidak kalah. Dan atas pertimbangan itulah, mengingat jasa orang-orang lama ni, kita pertaruhkan Tuan Haji Hussein Jilun
satu pengurusi veteran UMNO, Ya. Buffett. Hmm. Yang kedua pengaruhnya. Betul. Karena beliau ni Orang agama. orang sebut Haji Husin Jilun, orang akan ingat Datuk Laji Mukin, seorang pemimpin veteran. Ya. So itu perkara yang kedua. Ketiga, beliau ada background agama. Ya. Dan Beliau imam. imam, dan saya difahamkan tadi dia baca khutbah. Betul, saya terperanjat. Salah Sebab satu malam masjid. kemarin saya bercakap dengan Datuk Seri Jenar, dia minta supaya warga UMNO kalau jadi wakil rakyat dan sebagainya kena belajar dan menjadi imam. Jadi Datuk pun kena jadi imam lah juga lah di masjid nanti, solat di Labuan nanti itu. Saya di rumah memang jadi imam. Tapi saya rasa pandangan saya juga sebagai orang luar, bukan orang Sabah, saya lihat bahawa di Kelas. di Kelas itu memang pilihan yang tepat tu, sebab dia ada pengaruh yang besar, sebab dia imam, orang kenal dia. Dan saya lihat rakyat di situ pun selesa dengan dia tu. Ya. Dan satu benda yang menarik tentang Tuan Haji Husin Jilun ini, anak-anak beliau adalah pemimpin utama di dalam parti PGRS di Kelas. Ya ke? So salah seorang anak dia adalah naib ketua bahagian PGRS di Kelas. Dan anak bongsu dia adalah ketua pemuda PGRS di Kelas. So dulu anak dia saudara Omar yang naib ketua bahagian tu menjadi ketua pemuda zaman saya tu. 2013, 2018. So hari ini semua tinggalkan. Saya ada dalam majlis tersebut untuk menerima kemasukan pemimpin-pemimpin dan penyokong-penyokong PGRS bila kita meletakkan Haji Husin Jilun tu menjadi calon kita di Kelas. Hampir semua anak-anak muda penyokong-penyokong PGRS itu menyokong Barisan Nasional hari ini. Artinya PGRS lumpuh di kawasan Kelas. Baik, Datuk bercakap soal itu, Datuk. Saya agak tertarik juga kali ini. Saya tengok senarai antara calon yang menjadi calon ini, Datuk kenal, saya kenal, banyak orang kenal yang dianggap dulu pernah mengkhianati kita, iaitu calonnya saudara Jamawi. Menariknya, kenapa saya kata dia menarik? Dia bertanding di kawasan kursi Belalak. Dari UMNO dia melompat menjadi ahli warisan. Tak begitu? Satu. Dia daripada UMNO pergi warisan. Kemudian dari warisan dia masuk UMNO balik. Dari UMNO dia lompat pergi PGRS lagi. Dan hari ini dia lompat pergi keadilan. Dan saya sebab kerana kita sudah ada satu persefahaman kalau keadilan bertanding, UMNO tak calon. Jadi dia dilihat di situ agak selamat untuk tidak ditentang oleh calon daripada UMNO. Macam mana Datuk punya pandangan? Saya punya pandangan, saudara Jamawi ini sahabat baik saya tu. Orangnya pun baik. Orang baik, sahabat baik saya, dan saya rapat dengan dia ni selain zaman pemuda. Bersama-sama 10 tahun. Dan kami juga berkecimpung dalam industri yang sama. Dalam sektor pertanian. Dia antara cikgu saya because saya bergiat aktif tanam durian Musang King dan juga Blackthorn. Saya memang buat tu sejak 2018. Di Sabah ni? Di Sabah. Di mana itu, Dok? Di Membakut. Membakut. Bila musimnya, Dok? Sekarang dah start tapi belum banyak lagi. Belum banyak lagi. Kalau ada nanti saya panggil. Boleh. So saya memang sentiasa berhubung dengan saudara Datuk Jamawi. Tapi saya ialah dalam politik ni saya agak kesal. Karena beliau seorang yang baik. Tetapi pendirian politiknya tu saya agak question mark, persoalkan. Karena ialah kita ni dalam berpolitik macam mana pun pendirian tu perlu tetap. Prinsip kena ada. Saya tu terus terang, UMNO kalah kah, menang kah, saya tetap setia. Karena saya melihat UMNO inilah yang mengubah Malaysia. UMNO inilah yang mempunyai jasa, yang telah membawa pembangunan daripada Perlis sampailah ke Sabah. Yang memerdekakan Malaysia. Yang memerdekakan negara, yang memberi kita pendidikan, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita pembangunan, segala-galanya. Jasa itu apapun berlaku, saya tidak akan tinggalkan perjuangan UMNO. Dan saudara Jamawi ini saya tidak tahulah, mungkin situasi yang menyebabkan beliau terpaksa mengambil keputusan ataupun pendirian itu, tetapi ialah
seharusnya tidak berlaku. Tapi Bukan saya satu kali, Ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali sudah. Melumpat itu, betul-betul jadi biasa melumpat itu. Saya dipahamkan, yang saya baca lah dan saya dipahamkan tu, dia keluar daripada PGRS sebab dia ketua bahagian. Dia dipinjamkan untuk bertanding di situ menggunakan logo harapan. Jadi saya nak tanya kat Datuk sebagai pemimpin di Sabah, apakah percaturan politik sebenarnya kat situ? Ini semua menghalalkan cara. Ini semua politik menghalalkan cara. Ya. Kerusi itu memang diminta oleh Pakatan Harapan. Karena kerusi di Kemabung itu Melalap. diberi di Kemabung itu dia Parlimen Tenem ada 2 dun. Dun. So Kemabung tu incumbent dia adalah GRS, yaitu Datuk Rubin Balang. Okey. So saya difahamkan perundingan kerusi di antara PH dan juga GRS, salah satu tu perlu diberi kepada Pakatan Harapan, yaitu PKR, itulah kerusinya melalui. So mungkin sama ada PKR tidak mempunyai potensi calon yang boleh menang, akhirnya mereka ambil Jamawi. So tetapi untuk politik menghalalkan cara tu dipinjamkan. Tetapi percayalah Hafiz, bila Jamawi itu menang besok, sekiranya menang, dia akan menjadi pemimpin dan ahli PKR di Melalap dan seterusnya di negeri Sabah. Kursi itu akan milik PKR. Kursi itu akan menjadi milik Pakatan Harapan. Mana mungkin pemimpin PGRS, ketua bagian PGRS Melalap menjadi wakil rakyat kepada sebuah parti yang lain. PKR dan juga Pakatan Harapan. Betul. Ini semua politik menghalalkan cara pandangan saya. Terima kasih Saudara Rabudin, Pesara RAD, Saudara RN. Banyak Datuk yang ada ini kiriman hati ni, mereka bersetuju tu. Ini Bila Hafiz, Saudara ini Fazil Yub, Bila Hafiz ni banyak hantar gini. Saudara Muhammad Shanif, Saudara minta maaf tu, dari Perlis, Saudara Muhammad Ali, Saudara Rabudin, Saudara Bahai Muhammad. Yang mengantar kiriman pada kita hari ini itu bersetuju dengan pandangan. Banyak artinya. Terima kasih. Ya. Dan berbalik-balik itu tentang cerita Jamawi ini selesai. Tapi berbalik lagi, lumpat ni lagi tu. Saya melihat semalam tu Parti Gabungan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat. Gagasan Rakyat itu satu parti lagi menerima tamparan hebat apabila Timbalan Ketua Bahagian di Barat yang juga pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga, iaitu Imran Elan, dia bersama dengan 300 ahlinya termasuk Barisan Pemuda mengumumkakan penyertaan ke dalam UMNO. Wow, 300 tu. Boleh Datuk saya ulas Datuk? Saya tu benda ni perkara biasa. Pertama, saya melihat kekecewaan yang berlaku pemimpin dan penyokong-penyokong PGRS. Karena pertama mungkin pemimpin ataupun pemimpin mereka itu tidak menjadi calon. Yang kedua, mereka sendiri pun tuh di Sabah ni banyak yang mau berpayung dengan sebuah kerajaan. So bila GRS jadi kerajaan, semua akan berpayung di bawah parti dalam GRS. Dan hari ini pilihan raya Dewan Undangan Negeri telah pun dibubarkan. Dan benda ini berlaku di semua tempat. So karena Datuk kena maklum tu, seluruh rakyat Sabah mengakui kerajaan GRS adalah kerajaan yang paling gagal memerintah negeri Sabah. 5 tahun seperti mereka tidak dapat menyelesaikan apa juga masalah di Sabah. Masalah air. Dulu zaman Barisan Nasional betul masalah air itu berlaku, tetapi tidaklah seserius seperti ini. Karena kita setiap tahun zaman Barisan Nasional kita peruntukkan berbilion ringgit untuk buat pipe air untuk memastikan setiap rakyat Sabah sehingga ke pelosok kampung dapat air. Tidak kita ada masalah air tidak ada di rumah mereka. Dan hari ini dalam Kota Kinabalu itu sendiri UMS tidak mempunyai air. Zaman ini tidak pernah berlaku dulu zaman kita. Isu air, isu elektrik. Dulu air ada kita dengar di Semenanjung pun ada kita terpaksa catu air. Di Sabah hari ini elektrik pun terpaksa dicatu karena tidak cukup. Betul?
Oh, berat tu. Elektrik terpaksa dicatu. Tempat saya juga terpaksa dicatu karena keperluan di Sabah tidak mencukupi, terpaksa dicatu daripada Labuan. So, isu air bermasalah, isu elektrik bermasalah, isu jalan raya jangan lagi cerita. Kan? Hari ini saya rasa macam naik kuda. Walaupun menaiki Puan Borneo, sekejap tenang, sekejap sudah berlubang-lubang. Betul. So, ini yang berlaku. So, kegagalan kerajaan GRS ini bukan saja diakui oleh rakyat, malahan diakui oleh penyokong-penyokong dan pemimpin-pemimpin dalam GRS itu sendiri. So macam Datuk sebut pasal Pen Borneo. Ini saya selalu sentuh dalam ceramah ataupun ucapan mana-mana yang menjemput saya. Pen Borneo ni Datuk. 2016. Datuk Seri Najib lancarkan projek pertama Pen Borneo seingat saya di Kuching. Seminggu selepas itu dia lancarkan di Sabah. Yaitu di Papar, Datuk Limpas tadi. Di Papar yang ada flyover. Betul. So, Datuk Seri Najib ada, TYT Sabah, Tun Musa, Aman selaku Ketua Menteri ada, semua ada. Seminggu saya bezanya, dimulakan di Sarawak, dimulakan di Sabah. So, di Sarawak hari ini 100% siap tuh. Betul. Jalan Kuching, Miri, saya bikers. Saya pernah naik motor. Perjalanannya paling laju pun 11 jam. Daripada Kuching pergi Miri. Kalau pakai kereta ni mungkin 13-14 jam lah. Tapi hari ini Pen Borneo sudah ada, dihadiahkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada negeri Sarawak, sudah siap sepenuhnya. Hari ini perjalanannya dalam 5-6 jam. Paling lama pun 7 jam. Dari Kuching ke Miri ya? Dari Kuching ke Miri. So, yang menyedihkan orang Sabah bila saya jumpa, marah satu, sedih satu, karena kenapa Sarawak boleh siap 100%, di Sabah tidak siap sampai hari ini. Yang ada hotel Pen Borneo. Hotel Pen Borneo itu pun separuh gelap, separuh terang. So, saya marah kenapa? Kebiasaannya kontrak kerajaan nih diberi kepada kontraktor. Paling lama pun kontraknya 36 bulan. Betul. Setiap jalan raya kita buat 36 bulan mesti siap. Begitu juga buat sekolah, buat hospital. Tetapi kontrak yang ada ini itu 2016, sekarang 2025. 9 tahun tidak siap. Alasannya utilitinya, tiang listrik tidak pindah itu dan ini. So berbalik, saya tak salahkan kontraktor tuh. Saya salahkan kepada kerajaan yang gagal mengatur, menyusun, mengurus proyek tersebut. To be fair, saya tahu kontraktor ini kelewatan ini bukan disebabkan mereka tuh. Kelewatan karena alignment jalan, ada tiang listriknya, ada pipe airnya. So terpaksa mau dialih, baru jalan itu boleh dibuat. So itulah masalah. Kerajaan Sabah gagal mengurus proyek Pen Borneo sehingga hari ini tidak siap-siap. Dan ini rakyat Sabah harus mengetahui inilah antara sebab utama kelewatan proyek Pen Borneo. Bukan salah kontraktor. Salahnya kerajaan gagal mengurus proyek tersebut. Dan kebimbangan saya pula, saya melihat pertama sekali jalan-jalan Pen Borneo ini di Sabah tidak ada lampu. Ini bahaya pada penunggang. Kemudian tidak ada pagar yang macam mana kalau highway di Kuala Lumpur di kita ya, North South Highway ya. Kita buat mesti ada pagarnya, ada lampunya, ada R&R-nya. Saya daripada tadi saya berlalu dari sini sampailah ke ini apa nama kawasan tadi, Pes? Kuala Penyu. Kuala Penyu itu saya bimbang. Apabila pilot saya tadi itu juga hampir-hampir juga tengok. Tiba-tiba berhenti, jalan berlubang. Dia itu saya punya pandangan begini. Keselamatan. Perbezaan di antara jalan Pen Borneo dengan highway di Kuala Lumpur ni, karena di Kuala Lumpur ada tol ya. Di sini jalan raya Pen Borneo tidak ada tol. So di Semenanjung collect tol dan collection itu boleh buat maintenance, boleh bayar lampu dan semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya setuju dengan pandangan Datuk. Jalan raya Pen Borneo ini perlu diberi lampu untuk memastikan keselamatan pengguna. Sama ada
siang ataupun malam di simpang-simpang, ada yang membahayakan tuh. Tempat yang seharusnya tidak boleh buat U-turn, tetapi di situlah juga tempat dorang buat U-turn kereta. So, saya mengharapkan dan kita berdoa lah, saya sendiri pun berdoa kalau Kerajaan Barisan Nasional menang pada 29 hari bulan ini, saya akan pastikan, saya akan antara yang akan menyuarakan kepada kerajaan untuk memastikan projek-projek Pen Borneo ini di Sabah harus diberi lampu demi memastikan keselamatan pengguna. Karena kita telah menyediakan Pen Borneo ini satu hadiah yang paling berharga oleh Kerajaan Barisan Nasional kepada negeri Sabah, khususnya yang berbahagia Datuk Seri Najib tuh. Orang merindui dia. Rata-rata saya turun, orang merindui Datuk Seri Najib karena projek Pen Borneo yang dia hadiahkan kepada rakyat Sabah. Impact dia besar tu. Impact dia sangat besar karena ialah dulu daripada Beaufort tu nak pergi Kota Kinabalu lebih kurang 2 jam paling cepat. Paling cepat 2 jam. Mungkin kalau bawa slow macam standard Datu ni mungkin 2 jam setengah. Saya mungkin 1 jam 10 minit. Itu contoh. Tetapi dengan kalau Pen Borneo ini siap, saya boleh pastikan yang 1-2 jam setengah tu hanya tinggal 1 jam 15 minit. Beaufort, KK sudah boleh sampai. 50% kita cut. Itu yang pertama. Kedua, value hartanah kiri dan kanan jalan itu meningkat. Saya ada satu keping tanah, terus terang saya bagi contoh. Saya berterima kasih dengan projek Pen Borneo. Dulu ayah saya beli lebih kurang baru 40,000 satu ekar. Sekarang Pen Borneo belum siap tuh. Value-nya sudah 350,000. Itulah value hartanah yang di Sabah, yang mana selepas adanya Pen Borneo Highway. Sosioekonomi di sepanjang tu pun akan Alhamdulillah. meningkat. Apalagi bila sudah siap nanti. Dan sekarang pun kita tengok kalau kita jalan daripada Beaufort sampai ke KK, kiri dan kanan sudah ada start sikit-sikit pembangunan. Orang timbus tanah mau buat stesen minyak, orang timbus tanah mau buat kedai, orang buat perumahan. Itulah impak dia yang saya nampak. Pemikiran Datuk Seri Najib, dia belanja 36 bilion, tetapi pulangannya 360 bilion kepada negara. That's Datuk Seri Najib punya pemikiran dulu. Okey Dok, saya kena tanya soalan ni setiap kepada pemimpin-pemimpin yang saya jumpa kat Sabah ni lah. Rakyat negeri Sabah Dok telah melalui pemerintahan kerajaan GRS yang sekarang. Sebelum ni kerajaan warisan separuh masa, sebelum ni kerajaan Barisan Nasional dan kerajaan-kerajaan sebelum ni yang memerintah negeri Sarawak lah, negeri Sabah ni lah. So jadi, adakah pilihan raya kali ini rakyat sudah buka mata dengan menilai setiap kerajaan ini punya prestasi, dan adakah rakyat negeri Sabah akan kembali balik kepada kerajaan Barisan Nasional? Okey, satu soalan yang baik, dan soalan ini saya already tested di semua kawasan yang saya turun. Seperti saya katakan tadi, 6 bulan saya pusing seluruh Sabah tu. naik motor. Tak, pakai kereta, naik kapal terbang. 2 hari lepas saya tanya dalam ceramah saya di Menumbuk. Saya tanya kepada orang Menumbuk, rindu siapa? Rindu biru. Saya pergi Tawau, saya jumpa masyarakat Tawau, pergi pasar, mereka rindukan Barisan Nasional. Saya pergi Sendakan, rindu siapa? Rindu BN. Rindu siapa? Rindu Datuk Seri Najib. Rindu siapa? Rindu kerajaan BN. Karena Ini reality Dok ya. that's reality. That's reality. Sendakan Tawau. So, saya tak percayalah kalau sentimen kononnya tidak mau parti melayan. Sebenarnya tak berlaku. Karena rakyat Sabah rasional. Mereka bukan mau main sentimen ini. Mereka, rakyat Sabah lebih memilih pembangunan untuk negeri mereka. Pembangunan untuk tempat mereka tinggal. Kawasan mereka tinggal. So, parti ataupun kerajaan yang boleh membawa pembangunan kepada mereka, karena mereka sudah merasakan semua. Kita tidak perlulah sebut USNO dulu, Berjaya, zaman PBS, itu perlu kita sentuh. Tapi kita bandingkan di antara BN dengan warisan dan hari ini GRS. Jauh Barisan Nasional membuat perubahan, membawa pembangunan kepada negeri Sabah tu.
sebagai contoh, saya sebut di Membakut, Ya, Membakut, ya. Membukut, karena ini yang orang sebut dengan saya. Adapun di Membakut masjid zaman BN, Ya. adapun perpustakaan di Membakut zaman BN, so adapun dewan di Membakut zaman BN. Ya. So rata-rata semua sebut yang itu. Adapun pembangunan di Sabah ini itu semua zaman BN. So hari ini kerajaan JRS ada satu kompleks bangunan. Disitulah ketua menteri, menteri-menterinya duduk. Itu semua dibina Zaman BN. zaman BN. Ya. So semua pun zaman BN. Sekolah tu untuk makluman Datuk di Sabah sebelum BN masuk ke Sabah, majority sekolah-sekolah, hospitalnya semua kayu. Ya. Semua kayu. So Hospital zaman pun kayu. hospital pun kayu. So alhamdulillah BN telah merubah semua, bukan saja dalam bandar, tetapi di seluruh luar bandar. Sekolahnya sudah batu, hospitalnya juga sudah batu. Dulu hospital klinik 1 tingkat, sekarang sudah 2-3 tingkat. Di Beaufort, hospitalnya 4 tingkat. Di Kuala Penyu, hospitalnya juga bertingkat. Jadi alhamdulillah. Dan itulah yang sekarang PRU kali ini rakyat rindukan zaman itu. Rakyat rindukan zaman Barisan Nasional, dan insya Allah saya yakin dan percaya 29 hari bulan rakyat Sabah tidak boleh lagi diperbodohkan, dan mereka yakin mereka mau Sabah yang lebih baik, Sabah yang lebih stabil, dan masa depan yang cerah untuk generasi anak-anak muda, dan pilihan mereka adalah Barisan Nasional. Tok, kita sebelum mengakhirinya ya, kita masih bercerita tentang katak-katak yang mengintai di Sabah ini. Datuk punya pandangan apakah akan berlaku lagi lumpat-melumpat di Sabah ini nanti? Saya pasti pertama untuk makluman Datuk dan Saudara Hafiz, tidak ada satu gabungan yang boleh membentuk kerajaan negeri Sabah pada 29 hari bulan nanti. Tidak akan ada gabungan yang boleh membentuk tanpa berkawan, tanpa berkawan, tanpa bergabung. So dilihat sekarang ini race ini di antara 3 parti lah, di antara Barisan Nasional, Warisan, dan juga JRS. So kita tidak tahu lagi berapa jumlah yang Warisan akan menang, berapa jumlah yang Barisan Nasional ataupun JRS akan menang. So parti-parti yang lain di bawah ini akan menunggu melihat mana parti yang berpeluang untuk membentuk kerajaan. So soalan katak-katak itu sedang menunggu, itulah. Pastinya mereka akan mengintai mana gabungan yang boleh membentuk kerajaan, dan mereka lah yang paling awal di depan pintu rumah parti tersebut untuk bersama-sama dalam kerajaan. Tapi sinis betul Datuk bagi tadi tu. Datuk sebut 3 parti je. Sinis betul pada Perikatan Nasional tu kita tak ada dalam carta lah. Oh, tak ada lah. Salah lingkup lah habis tu. Tak, saya tidak menidakkan Perikatan Nasional ini kosong, tetapi untuk membentuk kerajaan di negeri Sabah pada 29 hari bulan, parti tersebut sekurang-kurangnya mesti mempunyai 20 kursi di atas. Tidak akan parti yang ada di bawah 20 kursi boleh membentuk kerajaan dan mengetuai gabungan tersebut. Tak boleh lah. So pastinya ramai parti kecil yang mengintai, pemimpin-pemimpin yang mengintai untuk menjadi kerajaan. Karena saya boleh percaya tidak ada satu pun calon daripada 500 lebih calon yang bertanding yang menang ni mau jadi pembangkit. Semua mau jadi kerajaan. Habis. Okey, seperti biasa saudara. Besok kita mulakan hari kita, bangun pagi, solat subuh kalau boleh, semayang dekat masjid ataupun surau berhampiran dengan rumah kita ambil pahala solat berjemaah itu. Dan seperti biasa saya selalu ingatkan pada diri saya dan juga teman-teman, jangan lupa untuk kita sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah besok kita akan tour Sabah lagi tu. Besok tour lagi. Besok tajuk kita lah Dabar Kian Celaru. Celaru pula dah besok. Tapi macam siapa kata kita, wallahualam lagi kita tak tahu lagi. Cuma kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Rafiq kerana sudi hadir ke mini studio kita di Kota Kinabalu, dan kena hadir juga di Kuala Lumpur nanti. Ya betul. InsyaAllah. Tak datang. Dan waktu yang sama sepatah dua kata Datuk untuk pengundi dan sebagainya.
Okey, saya sentiasa mengingatkan kepada pengundi-pengundi Sabah, jangan perjudikan nasib untuk 5 tahun akan datang. Karena kita telah merasakan kecelaruan Ya. 5 tahun ataupun 7 tahun selepas ketiadaan Barisan Nasional. Semua rakyat Sabah pernah rasa lebih kurang 2 tahun pemerintahan warisan, 5 tahun pemerintahan gabungan rakyat Sabah. Dan segala rintihan itu saya terbaca di media sosial. Banyak yang kecewa dan meletakkan semua pemimpin, semua parti yang memerintah ini gagal mentadbir mengurus negeri Sabah. Dan jangan lagi kita benarkan kerajaan ataupun parti yang gagal ini mengetuai atau memerintah semula negeri kita ini. Karena Sabah ini, Datuk, negeri yang paling kaya. Paling kaya. Negeri yang paling berpotensi. Betul. Saya selalu sebut, hari ini diorang mau jadi macam Sarawak. Betul. Impian rakyat Sabah mau jadi macam Sarawak. Tetapi saya nak ingatkan kepada pengundi-pengundi di Sabah, sebelum 2018, Sabah tidak ketinggalan jauh dengan negeri Sarawak. Betul. Sama ada Sarawak di atas, Sabah di bawah, tapi kadang-kadang Sabah di atas, Sarawak di bawah. Tetapi selepas ketiadaan Barisan Nasional 7 tahun di negeri Sabah, negeri Sarawak telah tinggalkan Sabah jauh ketinggalan. Dan jika kita betul-betul mau jadi seperti Sarawak, kita pilih sebuah parti yang boleh membawa pembangunan, yang boleh membawa kestabilan, yang boleh membawa kemakmuran dalam pentadbiran, dalam mengurus negeri ini, dan juga kemakmuran kepada kita sendiri yang duduk di rumah, yang bekerja dan sebagainya. So, jangan lupa 29 hari bulan, pilihlah Barisan Nasional. Kepada 14,000 penonton di TT dan juga di kawasan-kawasan yang lain, ada FB, YouTube dan sebagainya, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana anda sudi hadir. Semua sekali lagi saya ingatkan bahawa sepanjang saya berada di Kota Kinabalu ini, di Sabah ini, kita bermula siaran kita jam 9 malam. Tidak seperti biasa 9.30. Ramai player tanya tu. Ramai orang tanya. Awal sekarang live. Memanglah. Sebab kita di sini pukul 9 di sini. Pukul 10 dah tidur kan? Pukul 9 di sini, pukul 8 di Kuala Lumpur. Pukul 8 di Kuala Lumpur, itu keadaannya. Jadi subuhnya di sini pukul 5, di sana pukul 6. Betul. Maghribnya di sini pukul 5 petang. 6 petang. Isyak 7. Isyak pukul 7. Kelang kabut juga kita tadi tu. Tapi bagaimanapun sekali lagi, Syekh mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Rafi atas sudi hadir. Pada teman-teman semua, selalu saya katakan, saya ingatkan anda, santunilah keluarga anda, wujudkanlah sebuah keluarga yang harmonis, yang bahagia, dan jagalah negara kita. Warga Sabah, jangan lupa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Peliharakanlah keharmonian negara kita ini. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Masih.